Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Wan Izzati untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1. Okey, untuk hari ini tajuk rajin menabung kemahiran membaca. Anak-anak semua rajin menabung tak? Bagus. Walaupun tak banyak, sehari 10 sen pun dah cukup kita menabung. Sikit-sikit, lama-lama jadi pandai, lama-lama jadi bukit. Okey, untuk hari ini kemahiran membaca. Baiklah, tajuk hari ini berdasarkan standard kandungan 2.2 membaca, memahami dan menakul bahan grafik dan bukan grafik. Okey, untuk standard pembelajaran 2.2.1 membaca, memahami dan menakul bahan untuk mendapatkan isi tersurat, isi tersirat. Dua benda hari ni kita akan apa? Kita akan belajar. Okey, cari isi tersurat, cari isi tersirat. Baik, objektif pembelajaran, murid akan dapat membaca, memahami dan menyatakan idea tersurat dan idea tersirat yang terdapat dalam teks ya. Okey, hari ini idea tersurat dan idea yang tersirat. Okey, baiklah. Okey, lagi sekali Cikgu Zati ulang tajuk kita hari ini rajin menabung. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, anak-anak, adik-adik semua tahu tak apa maksud idea tersurat? Apa maksud idea tersirat tu? Okey, sebenarnya kamu dah belajar dah sebenarnya. Tapi sebelum ini kamu belajar berasingan. Okey, ada hari kamu belajar tersurat, ada hari kamu belajar tersirat, tetapi hari ini gabungkan sekali dah. Okey, jadi dengar ya. Idea tersurat merupakan tulisan ataupun gambar yang telah diberi kepada kamu. Ini Cikgu Zati ringkaskan. Sebenarnya panjang dia punya huraian tu, tapi Cikgu Zati ringkaskan supaya kamu mudah faham. Jadi kalau tersu tu, tersurat, su tu, kamu ingat su ya? Ingat su, tulisan ataupun gambar yang telah diberi kepada kamu. Tak kisahlah dia beri dalam bentuk gambar ke, dia beri dalam bentuk tulisan ataupun teks ke, ataupun petikan. Dia dah bagi kat kamu, kamu ambil sahaja ayat daripada petikan tersebut. Ayat daripada teks tersebut. Yang tu idea tersurat. Manakala idea tersirat pula, kamu kena fikirkan sendiri. C, kamu kena fikirkan sendiri. Tak susah. Fikirkan apakah kesan ataupun huraian daripada ayat idea tersurat tu tadi. Itu lah. Dia saling berkait antara tersurat dengan tersirat ni sebenarnya. Mula cari tersurat dulu, lepas tu tersirat pula. Tersurat ni yang ada dalam petikan. Tersirat ni pula apakah kesan ataupun huraian yang kamu kena fikirkan daripada idea tersurat. Boleh faham? Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat ini merupakan paparan halaman 139. Kita akan belajar hari ini, kita akan cari idea tersurat, kita akan cari idea tersirat untuk dua gambar dan dua petikan yang diberi. Okey, jom. Baiklah, kita pergi kepada gambar yang pertama. Okey, yang mana di situ ada Rani dan Abang. Okey, Rani dan Abang. Jom kita baca ayat dia. Ayah Rani memberikan RM1, RM2 sehari kepada Rani dan abangnya. Setiap hari dia akan dapat RM2. Okey. Sebelum berbelanja, Rani dan abangnya akan menyimpan 50 sen di dalam tabung. Sebelum belanja juga dia akan simpankan 50 sen dalam tabung. Okey. Jadi idea tersurat, ingat balik, idea tersurat ni yang ada di dalam gambar, yang ada dalam petikan ni. Jadi, kita ambil idea tersurat ni. Sebelum berbelanja, Rani dan abangnya menyimpan 50 sen di dalam tabung. Nampak ya? Ini idea tersurat. Idea tersurat, benda yang dah ada di dalam petikan yang diberi. Manakala tersirat dia pula, kesan ataupun huraian. Apa kesan Rani dengan abangnya bila dia menyimpan 50 sen dalam tabung tu? Apa kesannya? Apa sebabnya? Ada tersirat dia, Rani dan abangnya berjimat cermat. Nampak ya? Macam tu.
Ini ada tanda sempang sebenarnya, cikgu tertinggal. Okey, boleh faham untuk gambar yang pertama? Okey, kita pergi kepada yang kedua pula. Baiklah, baki wang mereka sebanyak RM RM50. Tadi dapat RM2 seorang. Dia simpan dalam tabung 50 sen. Tinggal lagi duit mereka setiap seorang RM1.50. Mereka berbelanja di kantin. Rani membeli roti dan susu kotak. Makanan itu baik untuk kesihatan. Jadi, idea tersuratnya, apa idea tersurat dia ya? Okey, Rani membeli roti dan susu kotak. Nampak? Idea tersurat idea su tadi ada di dalam petikan. Okey. Lepas tu tersiratnya pula. Nampak? Rani beli apa? Roti dan susu kotak kan? Apa kesan dia? Apa huraian dia? Rani menjaga kesihatan. Sebab dia beli roti dan juga susu kotak. Kedua-dua makanan tadi adalah merupakan makanan yang baik untuk kesihatan. Boleh tak? Senang saja kan macam mana nak cari idea tersirat? Okey, seterusnya kita pergi kepada gambar yang ketiga. Okey, tabung. Tabung kebajikan SK Taman Menghibah, tabung sekolah mereka ni. Pada hari Minggu, Rani dan abangnya mengira jumlah simpanan mereka. Simpanan mereka berjumlah RM2.50 setiap seorang. Mereka bercadang hendak mendermakan wang itu. RM2.50 ni seminggulah mereka kira. Jadi idea tersurat dia apa? Mereka hendak mendermakan wang itu ada di dalam petikan ni. Ada dalam ayat dia. Yang tu idea tersurat. Apa kesan ataupun huraian daripada idea tersurat tu? Mereka hendak mendermakan wang itu. Jadi, Rani dan abangnya sangat pemurah. Boleh faham ya? Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan aktiviti halaman 64. Mula sekali tulis hari dan juga tarikh. Lengkapkan dialog, kemudian tuturkan bersama-sama rakan kamu. Okey, di sini kamu kena cari idea tersirat. Letakkanlah di tempat kosong tu. Ya? Boleh Okey, muka surat 64. Baik, jadi kita akan baca dulu. Mimi tahu bahawa Roni lupa membawa wang belanja. Dia pun mengajak Roni ke kantin. Mimi memberikan RM1 kepada Roni. Mereka pun membeli makanan dan minuman. Mereka makan bersama-sama. Okey. Jadi di sini kamu kena pilih ni baik hati, prihatin ni. Untuk idea tersirat kesan ataupun huraian kepada idea tersurat tu. Tak nampak? Nanti Cikgu Izati akan tunjuk dalam bentuk ni lah. Kita akan buat bersama-sama. Okey. Jadi kita tengok semula. Okey, ni kita alihkan sikit. Baiklah. Ini kisah Mimi dengan Roni. Okey, Mimi telah berikan RM1 kepada Roni kerana Roni lupa membawa wang belanja. Jadi di sini dia beri kepada kamu baik hati dan juga prihatin. Baik hati dan prihatin ni kamu akan pilihlah, jadikannya sebagai idea tersirat. Okey, jadi idea tersurat yang pertama. Okey, untuk sikap Mimi ya. Idea tersurat dan idea tersirat. Dia buat dalam bentuk jadual. Okey, idea tersurat yang pertama ada dalam petikan ni ya. Dia pun mengajak Roni ke kantin. Okey. Jadi idea tersirat, Mimi seorang yang dia dah bagi kat sini dah. Mimi seorang yang prihatin. Okey, prihatin. Okey, ni dah buat dah prihatin. Jadi pangkah saja dia. Prihatin dah buat di situ. Okey, yang kedua pula, dia memberikan RM1 kepada Roni. Jadi, tersiratnya Mimi seorang yang baik hati. Jadi, baik hati ni kamu tulislah di sini. Baik hati. Okey.
Tulis sekarang baik hati. B-A-I-K-A, baik. H-A-H-T-I-T, baik hati. Itu merupakan idea tersurat. Okey, kita besarkan sikit supaya kamu nampak dengan jelas. Buat warna merah. Okey, supaya kamu nampak dengan jelas jugalah. Okey ya. Okey, jadi jawapan ni kita letakkan di sini untuk idea tersurat tempat kosong itulah baik hati. Senang saja. Jadi Mimi seorang yang baik hati. B huruf kecil. B huruf kecil. Okey. Jadi selesai untuk kisah Roni dan Mimi. Okey, inilah jawapannya. Jawapan untuk idea tersirat bagi idea tersurat yang kedua. Mimi seorang yang baik hati. Okey, kita pergi kepada kisah yang kedua. Sama, kisah yang sama juga antara Roni dan Mimi juga. Tetapi situasinya sudah berada di dalam kelas. Okey, situasi telah berada dalam kelas. Diberi di sini pilihan jawapan untuk tersirat, bersopan santun, bertanggungjawab. Okey, jom kita baca. Keesokan harinya, Roni membawa wang belanja sebanyak RM3. Dia mencari Mimi. Dia memulangkan RM1 tadi, RM1 yang semalam tu, kepada Mimi. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mimi. Bagus Roni ni. Okey, dia bayar semula apa yang telah Mimi belanja semalam. Okey, dia telah pulangkan semula RM1 semalam. Jadi, okey, kita tengok idea tersurat di sini. Idea tersurat ni yang dah ada dalam teks ni. Roni memulangkan RM1 kepada Mimi kan. Okey, jadi mana? Dia memulangkan RM1 tu. Okey, ni dia tersuratnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mimi. Ini dia. Okey, tersurat ada dalam petikan, ada dalam ayat yang diberi. Manakala tersirat pula, okey, ni abaikan. Okey, tersirat ni pula kesan ataupun huraian dia, kamu kena fikirkan sendiri. Jadi dia bagi kat kamu dah di sini. Pilihan pertama bersopan santun. Yang kedua bertanggungjawab. Mudah je. Kamu kena fikirkanlah jawapan yang sesuai lah. Berdasarkan kepada sikap Roni tu. Okey, jadi untuk yang pertama sikap Roni. Roni seorang yang apabila dia memulangkan semula RM1 kepada Mimi, dia seorang yang bertanggungjawab ke dia seorang yang bersopan santun? Dia seorang yang bertanggungjawab. Jadi jom kita tulis jawapan di sini. Okey, kita besarkan sikit. Okey, sekejap. Kita ambil text box. Okey. Jadi Roni seorang yang bertanggungjawab. Dia telah memulangkan duit Mimi semalam tu kan. Okey, itu jawapan dia bertanggungjawab. Tukar tulisan. Okey. Dan yang kedua, dia mengucapkan terima kasih kepada Mimi, idea tersurat. Manakala untuk idea tersirat dia, Roni seorang yang bila dia mengucapkan terima kasih kepada Mimi. Okey, jadi dia seorang yang tanggungjawab ni dah pilih kan. Jadi dia seorang yang bersopan santun. B-E-R S-O-P-A-N pan sopan. S-A-N san T-U-N tun. Bersopan santun. Dah siap kan? Mudah saja. Jadi bertanggungjawab dan bersopan santun ni letakkan di tempat ruangan abang ni. Okey, ini jawapan dia. Okey, kecilkan sikit lagi. Baiklah. Itulah dia jawapan idea tersirat yang perlu kamu cari, perlu kamu fikirkan berdasarkan kepada pilihan yang dia dah beri kat kamu dah ni. Okey?
Jadi Cikgu Zati harap kamu fahamlah apa idea tersurat, apa idea tersirat. Tersurat dia dah ada di dalam petikan. Tersirat pula kamu kena fikirkan apa kesannya, apa huraiannya kepada perbuatan tadi. Perbuatan dalam idea tersurat tu. Okey, boleh faham ya? Jelas ya? Bagus. Okey, seterusnya alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita telah pun habis pengajaran dan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita hari ini memahami dan menyatakan idea tersurat dan idea tersirat dengan betul berdasarkan bahan yang terdapat dalam buku kamu. Okey, sekian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri.